Cuba teka cikgu di mana sekarang? Menara Eiffel? Tahu Eiffel Tower? Tak, cikgu sekarang berada di berdekatan rangkaian Grid Nasional. Tajuk kita ialah Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Stesen jana kuasa menghasilkan arus ulang alik dengan volten 11 kV. Transformer injak naik menaikkan volten arus untuk dihantar ke rangkaian grid nasional. Rangkaian grid nasional memastikan bekalan elektrik dihantar secara berterusan kepada pengguna. Kelebihan rangkaian grid nasional ialah kehilangan tenaga dapat dikurangkan kerana elektrik diagihkan pada volten yang tinggi. Penjenaan dan pengagihan elektrik dapat dikawal mengikut permintaan dan tenaga elektrik masih boleh diagihkan oleh stesen berlainan dalam rangkaian grid nasional jika sesebuah stesen kuasa mengalami kerosakan atau gangguan. Lapangan Swiss yang ditempatkan di beberapa tempat di sepanjang kabel penghantaran berfungsi memutuskan litar secara automatik sekiranya berlaku litar pintas. Ia juga membolehkan stesen jana kuasa dan grid tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik kepada pengguna. Pencawang masa utama menurunkan volten arus untuk dihantar ke industri berat. Pencawang bahagian pula menurunkan volten arus untuk dihantar ke industri ringan. Stesen jana kuasa, arus ulang alik dengan volten kira-kira 11 kV dihasilkan. Volten arus ulang alik yang dihasilkan akan dinaikkan kepada 132 kV oleh transformer injak naik dan memasuki rangkaian grid nasional. Rangkaian grid nasional terdiri daripada satu jaringan kabel yang dihubungkan kepada semua stesen kuasa. Volten arus di rangkaian grid nasional perlu tinggi untuk meningkatkan kecekapan pengagihan dengan mengurangkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Rangkaian grid nasional kemudiannya disambungkan kepada pencawang masuk utama di mana volten arus diturunkan oleh transformer injak turun kepada kira-kira 33 kV. Volten 33 kV ini kemudiannya diturunkan lagi kepada 11 kV, 415 volt dan 240 volt di pencawang bahagian oleh transformer injak turun. Antara faktor sebahagian pemaju mengosongkan tanah di bahagian bawah kabel elektrik adalah bertujuan untuk mencegah renjatan elektrik, mengelakkan gangguan telekomunikasi, mencegah gangguan terhadap skrin komputer dan mencegah gangguan siaran radio dan televisyen. Terdapat dua jenis sistem pendawaian elektrik di Malaysia, iaitu sistem pendawaian satu fasa dan sistem pendawaian tiga fasa. Pendawaian satu fasa hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kW atau 50 ampere seperti di kawasan perumahan di luar bandar. Sistem pendawaian tiga fasa pula lebih stabil untuk penggunaan tenaga elektrik melebihi 10 kW atau 50 ampere seperti di kawasan komersial dan industri. Pendawaian satu fasa menggunakan volten sebanyak 240 volt, manakala pendawaian tiga fasa menggunakan volten sebanyak 415 volt. Tenaga elektrik dari pencawang bahagian dihantar ke rumah melalui dua jenis dawai, iaitu dawai hidup dan dawai neutral. Dawai hidup warna perang membawa arus elektrik ke rumah dan dawai neutral warna biru mengembalikan arus elektrik kepada pencawang bahagian. Arus yang diagihkan ke rumah dialirkan menerusi peti fius utama dan seterusnya ke dalam meter elektrik yang mencatatkan bilangan unit tenaga elektrik yang telah digunakan. Fius utama berfungsi untuk memutuskan litar jika terdapat arus berlebihan mengalir melaluinya. Arus kemudiannya akan mengalir memasuki suis utama yang mengawal bekalan arus ke semua bahagian litar di rumah.
Dawai bumi akan mengalirkan arus elektrik terbocor terus ke bumi dan mengelakkan kejadian kejutan elektrik. Palam 3 pin dan palam 2 pin yang digunakan di beberapa negara adalah berbeza dari segi struktur binaannya. Contoh peralatan elektrik yang menggunakan palam 3 pin ialah cherry elektrik dan seterika. Contoh peralatan elektrik yang menggunakan palam 2 pin pula ialah pengering rambut dan pengisar makanan. Palam 2 pin tiada wayar bumi dan tiada fuse. Oleh itu, penggunaan palam 2 pin memberikan risiko kejutan elektrik jika berlakunya kebocoran arus. Dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi yang dipasang pada palam 3 pin adalah mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian untuk menjamin keselamatan penggunaan elektrik. Dawai bumi berwarna belang kuning dan hijau, dawai neutral berwarna biru dan dawai hidup berwarna perang. Fuse dipasang berdekatan dawai hidup yang membawa arus elektrik ke perkakas elektrik. Fuse akan memutuskan litar apabila arus elektrik berlebihan mengalir melaluinya yang melebihi nilai fuse itu. Pelajar boleh mengingat warna dawai menggunakan formula ini. Di bumi terdapat rumput kuning dan hijau. Jadi, dawai bumi belang kuning dan hijau. Di alam semula jadi, dalam bahasa Inggerisnya neutral, langit dan laut berwarna biru. Jadi, dawai neutral berwarna biru. Manusia adalah organisma hidup yang berasal dari tanah yang berwarna perang. Jadi, dawai hidup berwarna perang. Antara komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah ialah Swiss Earth Leakage Circuit Breaker ELCB, dawai bumi, fuse, miniature circuit breaker MCB dan pengalir kilat. Suis utama mengawal aliran arus elektrik ke dalam litar rumah. Earth Leakage Circuit Breaker mengawal semua litar di dalam rumah. ELCB mencegah arus berlebihan mengalir melalui litar rumah. Wayar bumi berfungsi mengalirkan arus bocor daripada alat elektrik ke dalam tanah atau bumi. Miniature Circuit Breaker MCB mengawal hanya 1 litar di dalam rumah. MCB memutuskan litar apabila terdapat litar pintas atau beban berlebihan dalam litar tersebut. Pengalir kilat pula berfungsi menyediakan laluan rintangan rendah ke tanah yang boleh digunakan untuk mengkonduksikan arus elektrik yang besar apabila panahan kilat berlaku. Fuse ialah seutas dawai halus berintangan tinggi yang diperbuat daripada aloi tin dan plumbum. Dawai fuse mempunyai takat lebur yang rendah supaya senang melebur jika arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Terdapat 2 jenis fuse, iaitu fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum yang mengalir melalui 1 litar atau peralatan elektrik. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum yang mengalir melalui litar atau peralatan elektrik dalam operasi biasa. Contohnya sebuah cherry elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.34 ampere sepatutnya dipasang dengan fuse yang nilainya 13 ampere. Litar pintas berlaku apabila arus elektrik mengalir melalui laluan dengan rintangan yang paling rendah. Dalam peralatan elektrik, litar pintas berlaku sekiranya penebat dawai elektrik terkoyak yang menyebabkan arus elektrik mengalir pada arah yang tidak sepatutnya. Semasa pendawaian elektrik, litar pintas berlaku apabila dawai hidup menyentuh dawai neutral. Litar pintas boleh menyebabkan kejutan elektrik, kerosakan litar, kebakaran
dan letupan. Antara punca-punca kemalangan elektrik adalah dari kelalaian dan sikap tidak peduli pengguna sendiri, termasuklah pemasangan dan penyelenggaraan yang tidak sempurna, tidak mematuhi langkah-langkah keselamatan, kerosakan pada peralatan elektrik dan penyalahgunaan sistem pendawaian. Langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan kemalangan elektrik termasuklah memastikan pemasangan litar elektrik di rumah mengikut peraturan, tidak menyambung terlalu banyak peralatan elektrik dalam satu litar yang sama untuk mengelakkan pengaliran arus yang terlalu besar, tidak menyentuh suis elektrik dengan tangan yang basah, menggantikan fius yang terbakar dengan dawai fius yang sesuai, tidak menyentuh dawai yang terdedah dan memastikan penebat dawai tidak rosak, bocor atau koyak. Langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlaku kejutan elektrik. Pertama, jangan sentuh mangsa. Kedua, matikan suis utama dengan segera. Ketiga, pisahkan mangsa daripada punca elektrik menggunakan kayu, getah atau penebat elektrik lain. Keempat, berikan pertolongan cemas kepada mangsa yang pengsan atau berhenti bernafas dan mendapatkan rawatan doktor dengan segera. Tahniah kerana anda telah mempelajari 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Pastikan anda mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik di rumah. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum. Bye.